Bang. Ha? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya sekarang berada di kawasan sekitar Bukit Rimau di Shah Alam. Saya nak kawan-kawan semua tolong sharekan live saya ni. Ini berkenaan dengan satu isu yang mana penduduk ataupun pembeli yang menjadi mangsa mangsa kerana rumah terbengkalai hampir 18 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bersama dengan saya pada hari ini adalah pihak-pihak media daripada RTM dan juga TV3 dan juga utusan Cosmo untuk meninjau kawasan ni untuk sama-sama kita dedahkan untuk kita membela nasib pembeli-pembeli ni yang menjadi mangsa. Saya pun tak pasti lagi, kejap lagi kita akan jumpa pada para pembeli ni. Saya tunjukkan kawasan rumah dia. Okey. Ni tuan-tuan dan puan, ada blok 1 2 3 blok kat sini. Cuba semak samun semua ni. Minta tolong share kan. Ni. Rumah ni kalau tak salah saya tengok memang dah siap dah. Lebih kurang dalam 70% atau 80% lah bumbung dia sebelah habis dah tanggal lah semua dah, boleh tengok. Dia nampak tu dia punya ni. Ni ada segelintir saja pembeli yang sampai kat sini. Tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, tolong sharekan live saya ni. Saya nak minta jasa baik lah pasal apa kita cuba ketengahkan isu ni apabila 18 tahun perkara ni tidak dapat diselesaikan. 18 tahun tu daripada 2001 kata saya ni. Betul ke? Nampak ni. Rumah dah siap. Nampak? Untuk pengetahuan, jangan takutkan saya, kawasan ini yang naik dulu, tetapi tu rumah Smart Selangor. Yang ini nampak bangunan ni naik. Tu bangunan tu naik. Rumah-rumah yang sekeliling ni semua naik. Yang ini lah salah satu blok yang tak sempat naik. Boleh nampak tuan-tuan dan puan. Okey. Inilah nasib rakyat yang tidak dibela. Dan saya dipahamkan ada juga pembeli-pembeli yang sudah meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai yang ada yang kena blacklist, sampai ada yang orang kata apa dah disenaraikan hitam sampai memang dah tak mampu nak bayar dah. Pasal apa kalau bayar pun tuan-tuan tengok 18 tahun kot sepatutnya rumah ni dah siap, dah boleh diduduki oleh mereka ni, tuan-tuan. Kita tak tahu lagi, saya akan siasat lagi sama ada ini adalah daripada kerajaan negeri ataupun daripada kerajaan persekutuan. Tanggungjawab siapa kita tak tahu lagi. Tapi setahu saya kalau misalnya ada projek-projek terbengkalai macam ni, akan ada pihak kerajaan ataupun kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat akan ambil alih. Ni antara wakil ataupun pembeli. Boleh nampak tuan-tuan, semak samun dia macam tu sekali. Tengok bumbung pun tak ada. Kalau ikutkan tengok daripada orang kata apa, struktur rumah ni, kita dah tahu nampak dah macam rumah ni sepatutnya siap. Dah boleh siap dah ni. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba dia macam terbengkalai macam tu. Yang menyedihkan apabila pembeli-pembeli ni terpaksa menanggung hutang, terpaksa bayar kat bank. Dan saya difahamkan sampai memang dah tahu orang tak boleh nak bayar dah, sampai ada yang senai hitam kan. Inilah nak bayar buat apa kalau saya pun tak nak bayar. Rumah kalau macam ni kan. Kawasan ni dekat Bukit Rimau tu, tuan-tuan. Dan saya difahamkan pihak media sudah 2 ke 3 kali buat liputan dekat kawasan ni. Tolonglah kepada semua yang sedang menonton ataupun yang baru masuk live saya ni, tolong sharekan live saya ni. Kita nak cuba bela nasib pembeli-pembeli rumah ni, yang mana rumah ni terbengkalai selama 18 tahun lebih dah, orang cakap lebih kurang macam itulah. Dan dipercayai kalau ikutkan dari segi politiknya,
18 tahun ni dia lebih kurang dah 3 penggal lah ni dah. Daripada zaman Barisan Nasional Pemerintah Negeri Selangor, bawa kepada zaman Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, bawalah kepada Pakatan Harapan. Tetapi masih lagi tidak ada penyelesaian, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Nampaklah, inilah dia wajah-wajah pembeli. Nampak tu abang Grab tu, aunty tu, uncle tu, nampak. Ya? Kan. Tolong bang Azlan, abang Jeffrey, terima kasih. Kalau boleh tolong share kan, tolong masukkan saya bawa satu phone je lagi dalam grup-grup lain supaya benda ni sampai kepada pihak-pihak yang sepatutnya membantu rakyat. Kan? Kita dalam keadaan macam ni pun kita kena bantu juga mereka-mereka yang teraniaya. Projek-projek rumah terbengkalai. Zalika siapa nak disalahkan? Kita tengah menyiasat ni, siapa yang harus disalahkan? Adakah kerana ego politik, ataupun ada kerana ego seorang menteri besar, ataupun ego seorang menteri? Kita tak tahu lagi. Tapi sepatutnya perkara ni tak perlu berlaku lah. Dalam zaman 2020 kot, negara Malaysia ni adalah negara yang maju, terutama negeri Selangor, negeri yang maju. Sepatutnya rumah-rumah terbengkalai ni memang dah tak patut ada lagi dah. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak blok rumah ni, kan? Kalau katalah kerajaan negeri ambil alih ke, kerajaan ambil alih ke, kan, kurang-kurangnya dapatlah diberi kepada mereka-mereka yang memerlukan bantuan rumah tak ada ke apa, kan. Tolong tag lah kalau ni, tolong tag kan. So sekarang ni kita bawa penduduk, bawa tengok rumah diorang yang tak siap-siap. Dah 18 tahun kita tak tahu apa masalah tu. Sian ni. Ni, aduh. Jom. Ni antara abang-abang ni, pemilik ni lah. Yang datang bersama-sama dengan pihak media. Aunty ni nampak. Tolong tuan saya mohon kepada semua rakan-rakan, tolong sharekan live saya ni. Kerana apa? Ini melibatkan mereka-mereka ni, rakyat Malaysia yang teraniaya dengan rumah-rumah yang terbengkalai. Mereka ni adalah sebahagian daripada pembeli-pembeli, pembeli-pembeli yang bagi saya memang terseksa lah kalau dah 18 tahun. 18 tahun. Nampak rumah dah siap dah, tapi kenapa hanya berhenti macam tu je boleh nampak. Kejap lagi saya akan interview. Saya akan tanya abang-abang ni. Itu lagi dahsyat. Dia pacak batu macam tu je. Nampak? Sana ada naik bangunan, ada naik rumah. Yang dekat sini rumah Smart Selangor. Kan? Kenapa boleh jadi macam ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa? Saya difahamkan kawasan ni adalah kawasan yang pertama dinaikkan rumah macam ni sejak daripada 18 tahun yang lepas. Tapi kenapa? Kenapa boleh jadi macam ni, tuan-tuan dan puan-puan? Rumah tak siap, loan tetap kena bayar ke? Ini dah orang dah tak boleh nak mampu bayar dah bang. Kepada Azwan Nizir, diorang dah tak mampu nak bayar, diorang tak nanya. Rumah macam ni nak bayar macam mana lagi? Lepas tu daripada 18 tahun sampai saya fahamkan ada pembeli dah meninggal dunia. Tuan-tuan rasa macam mana? Kan? Nampak ni tapak blok apa pun tak tahu. Tapi biasalah kalau tanah-tanah terbiar macam ni memang akan ada lah diorang buat kebun apa semua kan. At least dapatlah. Kata apa, tak ada dah nampak tempat ni macam semak sangat. Tapi tengok dia ni. Ni
sebahagian pembeli kan. Jadi saya mohon kepada semua rakan-rakan, tolonglah share live saya ni untuk kita. Bang, masuk dalam bang, dalam rumah. Tengok berapa bilik rumah ni. Aku nak masuk seorang-seorang, aku takut kan. Tolong sharekan live saya ni. Bukan apa, saya nak minta tolong rakan-rakan semua supaya kita dedahkan benda ni. Ni berlaku dalam negeri Selangor, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan masanya untuk kita menunding sana sini salah dan bersalah, tetapi ini masanya pihak kerajaan negeri dan juga pihak persekutuan menyelesaikan masalah ni kan. Rumah-rumah yang terbengkalai, kesian kot. Saya dipahamkan pihak media dah cover kawasan ni 3 kali. 3 kali pihak media dah cover, tetapi masih lagi tidak ada apa-apa. Tak tahu sama ada kesilapan ni daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Rumah dah hampir siap ni, 80%, 60%, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Boleh nampak kan? Masuk dalam bang saya nak masuk dalam. Tak berani masuk seorang-seorang, takut kan? Ni rumah ni, bukan rumah bang bawah ni. Ni rumah orang ke? Rumah lah. Ha? Kita kat bawah. Oh, ni kat bawah. Ni dewan lah bang. Tak adalah rumah. So juga ini antara rumah-rumah dia orang lah ni. Nampak. Okey. Nampak keadaan rumah ni. Risau pula aku ada ular ke apa ni kan, melompat ni kan. Berapa blok bang nanti bang 3 blok. 3 blok yang 80%. 3 blok 80% bang Yang tu ni dewan ni kot. Habis hancur macam ni tuan-tuan. Kesian kot. Kita tengoklah apa yang kita boleh buat dengan apa yang kita nampak sekarang ni. Dan saya harap pihak-pihak yang tertentu ni bolehlah mengambil tindakan. Tuan-tuan dan puan-puan, 18 tahun. Kalau anda di tempat mereka ni, apa perasaan anda tuan-tuan dan puan-puan? 18 tahun 18 tahun membayar dekat pihak bank. Dan inilah keadaan rumah yang belum tentu lagi nak dicakap nak siap pun tak siap-siap lagi. Inilah dia keadaan dia tuan-tuan dan puan-puan. Beginilah keadaan. Jadi saya rasa saya dah boleh bertanyakan kepada pembeli-pembeli ni. Jadi saya mohon kepada semua rakan-rakan yang sedang menonton live saya ni, minta tolong share lah. Inilah keadaan yang berlaku di Bukit Rimau dalam negeri Selangor. Mana rumah yang dibeli terbengkalai selama 18 tahun. Tidak ada apa-apa penyelesaian ataupun bantuan daripada pihak kerajaan pusat mahupun kepada kerajaan negeri. Yang mana kita tengok keadaan di sekeliling sini. Ada pangsa puri dekat sana, Smart Selangor. Sana pun ada, makin sekeliling kat sini penuh dengan rumah-rumah pangsa, kondo dan juga flat. Tapi dekat sini tidak ada penyelesaian, masih lagi dekat sini tuan-tuan dan puan. Beginilah dia tuan-tuan. Ini adalah sebahagian. Tinggal tiang je. Korang tengoklah. Dia bagi tiang je.
Hanti pembeli. Berapa hanti masa beli ni rumah? 35,000 lah. Sekarang masih lagi bayar bank ke sudah tak ada? Ada yang orang bayar, ada yang Dia macam ni bang, rumah ni ada. ada pemindahan daripada rumah setinggan. Okey. Ada yang 35,000, ada yang 42,000. Termasuk juga 42,000 ada tambahan bayaran untuk renovation. Oh, okey. Yang dipaksa oleh yang pemaju lama. Kalau kita tak sign memang susah lah. Tu kalau tak salah sekarang ni masih lagi ada yang bayar lah. Masih ada lagi bayar, masih ada yang bayar tapi rumah tak siap. Berapa bang sebulan masa tu? Sekarang ni. 250 300 macam. Ya. 300 lebih, saya punya 300 lebih. 300 lebih. Saya dapat surat baru itu, saya dah bayar separuh sebab saya kena Bank masih mendesak lagi suruh bayar jugalah. Bayar juga. Ya. Saya 500. Baru ni saya buat rayuan dapat 250. Tidak tiap-tiap bulan 500 15 ringgit. Oh. Lepas tu suami saya sakit 7 tahun. 2 minggu tau. Dia orang bank hantar surat lagi. Panggil dia bayar. Tak bayar juga. Sekarang ni orang satu-satu orang pun sudah bayar habis tau. Sudah bayar habis semua. Sudah bayar habis bang Dia suruh bayar juga. Ada yang dah bayar habis tapi rumah pun tak dapat lagi. Ni bang saya tadi cakap dengan orang 18. Ni dekat 18 tahun bang sini Dia tahun sejak tahun 2001. 2001 dah dapat rumah tau. 2001 bang 2001 sudah dapat rumah. Kes terbengkalai ni dalam tahun 2005 sampai 2005. sekarang 2015 kerajaan negara Selangor ambil alih disebabkan tanah ni dirampas oleh pihak kerajaan negara Selangor. Pasal cukai tanah tak dibayar sebanyak 16k. Saya dapat maklumat. Ni semua agreement dia lah bang. Ni akadnya apa kak? Resit apa kak? Ni yang semalam kita orang dapat, yang interest ni tu. Yang interest. Kena bayar. Orang tak bayar lagi. Baru saya dapat. Ini rumah bayar untuk interest pun ada. Oh. Yang bayar terus bayar dari bank pun ada juga. Okey, Sekarang interest pun okey. tak ada. Interest pun tak ada. Dia macam Pagi ni tadi bang. saya buka. Bayaran ni Malam sampai. sekarang kita dapat minta surat pengesahan terbengkalai daripada pihak KPKT sendiri. Tapi ada bank-bank sebelum ni, Maybank dan ada yang lain, dia tak terima surat tu. Ya. Dia tetap bayar. Kita nak minta kurang pun tak boleh. Ya. Orang banyak mangsa. Okey, jom kita pergi ke sana kejap lagi biar media settle. Sekarang ni saya ada satu je lah kan. Sepanjang abang punya masalah ni, pasal saya ni memang anti kepada mereka-mereka ni sebenarnya. Berapa ramai dah abang berjumpa dengan ahli-ahli politik ataupun YB kawasan? Ada tak mereka datang berjenguk ke, bertanya ke benda ni, cuba menyelesaikan macam mana? Banyak kali. Banyak kali jugalah. Dari Last kali tahun 2005, tahun 2000 apa saya tak ingat, dalam tu ada 2010 ke apa, Datuk Timur Gaya yang berjaya menyelesaikan kes ni. Rumah ni status apa, terbengkalai ke ataupun pemantauan ke masa tu. Lagi Putrajaya kita pergi lagi sana. Banyak kali. Kita sudah pergi Putrajaya. KPKT, Lagi sana pun dia orang meeting semua sudah cerita. KPKT diorang dah nak buat dah. Tapi dia sebabkan kajian yang Selangor. Nak tarik balik rumah ni. Jadi benda ni memang memang masalah antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat lah. Kalau boleh dikatakan macam tu. Kalau diikutkan dari segi logiknya memang dah rumah dah siap. Rumah dah boleh duduk kan, tak perlu bayar lagi dah. Tapi yang dah bayar lepas tu, kalau saya pun saya tak boleh bayar bang kalau macam ni bang 18 tahun kan. Dia kan. Itulah bang. Kan? Kita terpaksa bayar juga bang sebab kita orang ada yang nak buat pinjaman lain. Betul komitmen lain betul bang, betul nak clearkan nama betul. So sekarang tak kena ni loan tak bayar kan. Dia orang pun blacklist pun ada juga. Blacklist. Yes bang, itu memang pasti. Kalau saya pun saya takkan bayar bang. Kan? Ya, mari bang kita ke sana bang, mari. Okay, itu adalah sebahagian rintihan daripada uncle, aunty, pakcik, abang yang mana berkenaan dengan luahan mereka sebagai seorang rakyat negeri Selangor, rakyat Malaysia yang mana terpaksa menanggung hutang dan juga terpaksa nak bayar juga, walaupun rumah macam ni punya rupa pun kena bayar juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagi saya satu je lah persoalannya, sampai bila diorang nak macam ni? Sampai saya fahamkan ada juga yang sampai dah meninggal dunia. Pembeli pun yang tak boleh datang pasal dah meninggal, tak boleh datang. Kan? Kalau hidup dia datang dah, pasal dah meninggal tak boleh datang. Jadi apa yang boleh kita harap kat sini, saya haraplah kepada semua ahli politik dekat luar sana, YB kawasan atau yang mereka-mereka ni lah yang hebat-hebat sangat. Masa ni lah korang nak bantu rakyat. Bantulah mereka ni kan.
kita nanya ni. Saya tak dapat berapa orang jumlah pembeli sebenarnya, tapi itu adalah sebahagian. Dan mereka ni semua ni adalah orang golongan-golongan yang kata apa yang susah, tuan-tuan dan puan. Orang yang susah bukan orang senang. Tetapi kalau melibatkan mereka ni golongan-golongan elit, saya rasa ramai saja. Lawyer-lawyer ni akan datang. Bantu sana, bantu sini kan. Tetapi kalau kena rakyat macam ni, tuan-tuan dan puan. Jangan, tak apa. Cakap dulu, tak apa, kejap aku buka ni. Saya sekarang berada di Bukit Rimau, tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan isu rumah terbengkalai yang mana rakyat Malaysia yang teraniaya. Jadi saya harap kepada semua rakan-rakan saya bolehlah tolong sharekan live video saya ni supaya ini sampai kepada pihak-pihak yang berkenaan. Yang bersama dengan kita ada media hari ni, TV3 dan TV1 kan?
tanggungjawab kepada pihak yang bertanggungjawab, iaitu pihak kerajaan negeri maupun kerajaan pusat untuk menyelesaikan masalah rakyat yang mana mereka ni tak berdaya, rumah terbengkalai, tuan-tuan. Okey, apa yang kita harapkan, apa yang saya tahu, ini adalah kali ketiga di mana pihak media datang cover story. Jadi ini dah kali ketiga, masalah benda ni dah terlampau ketiga. Daripada 2001 sehinggalah sekarang, dalam 18 tahun, masih lagi tidak ada penyelesaian. Jadi apa yang kita harapkan untuk membela nasib rakyat yang teraniaya dekat belakang saya sekarang ni, pembeli-pembeli ni, mereka ni adalah rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang membayar cukai. Tetapi nasib mereka ni tidak dibela. Kenapa? Itu yang sekarang ni yang kita harapkan daripada pihak kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, menteri-menteri yang berkenaan, sama ada menteri besar ataupun menteri yang berhormat, menteri KPKT, turun bersama-sama membantu menyelesaikan isu. Kalau dulu mereka mengatakan salah pihak ini, salah pihak ini, cukuplah untuk menyalahkan pihak-pihak lain dan marilah bersama-sama bersatu bantu menyelesaikan masalah rakyat, pembeli-pembeli yang tak daya. Saya daripada Pertubuhan Integrasi Nasional. Okeylah surat. Dengar bang. Tu ada dedek tu bang. Nampak. Suara tak dengar bang, memanglah. Bang, kita ni tengah isu pasal rumah ni bang. Tak ada orang nak tengok ni. Kan, tolonglah share bang. Please lah. Tak kisahlah korang daripada mana, daripada kerajaan ke pembangkang, tolonglah. Ni pasal rakyat ni. Kata apa join party ni, hidup rakyat ni, dapat rakyat dah nak meninggal ni dah. Ada yang dah meninggal pun. Tolonglah tolong. Tadi nampak kan Mr. J kena interview kan, RTM dengan TV3 malam ni tengok Okey bang, biasa je apa dia, pasal nak kena pelan-pelan kan. Dan sampai sekarang ni kita orang tak dapat nota, macam kita orang dipinggirkan. Sebelum ni kerajaan negeri sana nak bantu kita dalam cover tepat 20 juta, 16 juta untuk kami. Tapi disebabkan suatu bangunan tak elok, kos dia baik boleh pun makan lebih kurang 38 juta. Kalau nak tengok dalam suara kesunyian depan, Tolonglah saya mohon kepada semua rakan-rakan, tolonglah bantu mereka ni, dedahkan, viralkan kalau boleh tentang masalah pembeli-pembeli. Semua pihak lepas tangan tuan-tuan dan puan-puan. Semua pihak lepas tangan berkenaan dengan isu ni. Jadi bagi saya perkara ni memang tak seharusnya berlaku pula. Dah sampai masanya kita, suara tak clear. Hello, testing, okey tak? Dan seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia kena bersatu padu lah dalam membantu mereka ni semua tuan-tuan dan puan. Kita tahu banyak lagi masalah rakyat yang sedang melanda negara kita ni. Memang tak dinafikan tuan-tuan dan puan. Terlampau banyak sangat dengan pandemik 19 ni lagi kan, dengan banyak sangat lah. Tapi itulah, saya hanya mampu buat mana yang saya mampu saja. Saya bukanlah YB ke orang besar ke kenalan pengaruh-pengaruh kuat. Tidak, saya hanyalah suara kecil dalam media sosial saja tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang boleh kita harapkan supaya mereka ni, nasib mereka ni boleh nampak kepada seluruh rakyat Malaysia boleh nampak nasib uncle, aunty, abang, pakcik tadi tu supaya terbela. Terima kasih kerana yang share kan, sudi share live saya ni. Walaupun view saya tak ramai, tak apalah. Jadi dengan bantuan anda ni dapatlah berdiri sampai kepada pihak-pihak lain. Kecewa pun ada sebenarnya tuan-tuan puan melihat rumah macam ni. Saya tunjukkan rumah macam ni boleh nampak. Kalaulah kata ni mereka ni adalah saudara mara kita, adik-beradik kita ataupun kita sendiri yang mengalami nasib macam mana tuan-tuan dan puan. Sedih sebenarnya tuan-tuan. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah saya akan kembali lagi selepas ini tentang isu warga asing, peniaga-peniaga warga asing ni. Kita bagi masa lagi kepada pihak kerajaan negeri, pihak PBT,
Dan sampai masa kita akan bom sekali lagi. Macam biasa tuan-tuan dan puan, lawan mesti lawan. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton live saya tadi ni. Terima kasih banyak. Okay, apa pun kita mengharapkanlah satu penyelesaian buat mereka tuan-tuan dan puan. 18 tahun tuan-tuan dan puan, rumah ni terbengkalai dan menganiaya hampir 600 pembeli. Dan inilah dia nasib rakyat dalam negeri Selangor yang ingin pembelaan, terutamanya daripada pihak kerajaan negeri maupun kerajaan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Mr. J.